Alhamdulillah, tuan-tuan dan saudara yang mulia, satu ayat dan satu hadis yang dibaca oleh syekh kita tadi, ayat begitu panjang, bermula daripada innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu ila akhiril ayat. Jadi dia kata dalam ayat ni menunjukkan kita siapa dia ucap kalimah la ilaha illallah, kemudian dia istiqamah dalam amalan dia, lebih lagi dari istiqamah dalam kerja dakwah dia. Dan sudah itu satu hadis yang dibawa oleh Nabi SAW, siapa dia akhir kalam dengan kalimah la ilaha illallah waktu kita meninggal dunia, nak meninggal dunia, maka dia pasti masuk syurga. Jadi dia minta kepada Allah SWT supaya kita semua ni dapat istiqamah amalan kita, lebih lagi istiqamah kerja dakwah ni hingga sampai mati kita. الذي يستقيم على الدعوة إلى الله يستطيع أن يجيب على أسئلة القبر: من ربك؟ ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وعند الموت يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله بسهولة. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. Jadi kata syekh kita, siapa dia lazim dia tak kerja dakwah, berarti istiqamah selalu tak kerja dakwah. Nah, maka dua perkara yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Pertama, dia boleh jawab segala soalan-soalan yang akan disoal oleh malaikat dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, semua jawapan tadi dia boleh jawab apabila dia istiqamah dalam kerja dakwah. Yang kedua, faedah daripada istiqamah dalam kerja dakwah ni, waktu dia nak meninggal dunia, dia boleh ucap kalimah ni. Maka seorang yang ucap kalimah ni, maka Nabi telah jamin dia dakhalal jannah, pasti dia masuk syurga. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه في بداية الإسلام أن يقف القتال، توقيف القتال 10 سنوات في صلح الحديبية. يا محمد، هل أنت مستعد أن توقف القتال 10 سنوات؟ قال أنا مستعد. وهذا كان في صلح الحديبية. الرسول يعني ختم على عهد 10 سنوات، مستعدين أن يوقف القتال 10 سنوات. ولكن لما قال له في بداية الدعوة: ما رأيك أن تترك الدعوة؟ أبو طالب يقول له: أنت كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني أنا مستعد أن أموت، ولكن ما توقف الدعوة إلى الله. أما القتال مستعدين 10 سنوات، 20 سنة. نحن لا نريد القتال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Satu ketika diberi pengusyuran kepada Nabi oleh puak-puak Quraisy, mana panggil perdamaian Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Masa tu dah perang di Hudaybiyah. Kemudian diberi pengusyuran kepada Nabi, bagaimana Muhammad, kalau kita berhenti perang, awak perjanjian berhenti perang 10 tahun, mana ilmu tahu kita tak perang lah. Nabi kata boleh, untuk berhenti perang boleh, tapi untuk berhenti dalam perang tu berhenti kerja dakwah tak boleh. Berhenti perang boleh, tapi berhenti kerja dakwah tak boleh. Bapa, kalau ambil matahari mari tak tangan kanan tu, boleh tak tangan matahari tak tangan kanan tu, boleh tangan kiri tu, maka nak berhenti lagi dengan kerja dakwah, nak tekan kerja dakwah. Aku tak akan berhenti kerja dakwah. Tapi untuk berhenti perang ni perkara besar, tapi untuk berhenti kerja dakwah, aku tak akan berhenti kerja dakwah. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول له في القرآن الكريم: ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو سيدنا يونس عليه السلام، يونس بن متى، الذي اجتهد في قومه في نينوى في العراق. اجتهد في الدعوة، وبعد مدة من الزمن جاء عنده اليأس، قال هؤلاء الناس لا يستجيبون، فركب في السفينة وأراد أن يذهب إلى بلد أخرى. والقصة قصة يونس عليه السلام
معروفة كيف لما ترك قومه بدون دعوة، تركهم في ظلمات فهاج البحر، وقال قبطان السفينة لابد واحد من السفينة ينزل حتى نحن ننجو، وعملوا القرعة، جاءت القرعة على يونس عليه السلام، فنزل يونس والتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه الأحوال جاءت على يونس، فالله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكن كصاحب الحوت. لما ذهب الرسول للطائف وأهل الطائف رجموه وطردوه حتى مشى مسافة 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وهناك استفاق وجاء عداس، هذا عداس من بلد سيدنا يونس عليه السلام. قال له: من أين أنت؟ قال عداس: أنا من نينوى. قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فأخذ عداس يقبل رجلين الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله يذكره يقول له: ولا تكن كصاحب الحوت. يعني مهما جاء الإيذاء في الدعوة ومهما جاءت المشقة في الدعوة فنحن لا نترك الدعوة، لا نترك البلد ولا نترك المكان ولا نذهب إلى أي مكان آخر، نحن دائما نكون مستقيمين على هذه الدعوة حتى الممات. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah bagi tahu buat peringatan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala takun kasahibil hut. Kamu jangan jadi Muhammad sebagaimana orang duduk dalam perut ikan. Kamu jangan jadi wahai Muhammad sebagaimana sahibil hut, orang duduk perut ikan. Siapa dia duduk dalam perut ikan, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa Nabi Yunus termasuk dalam perut ikan dan ditelan oleh ikan, termasuk terpaksa duduk dalam perut ikan berapa lama? Kerana satu masa dia tinggal dakwah, dia tidak istiqamah tiada dakwah. Manakala dia dakwah negeri dia, maka ada orang banyak tak seikut dia, dakwah tak seikut, maka mari putus asa dia, kacauan ada yang tak seikut dah pada berapa, maka dia cita-cita nak berpindah pada gitu, pada hidup negeri lain. Karena wilfah ada kerja dakwah ni, duduk sana tak sanggup dengan dakwah dah lah. Maka dalam hatu nak hidup satu negeri yang lain, maka terpaksa naik kapal. Dah beberapa orang bersama dia, maka manakala kapal tu berjalan dari laut, maka terkena laut ombak yang besar. Maka manakala kena ombak yang besar tadi, terpaksa kapten kapal tadi tengok, dah berarti orang ni buat lebih berkali. Kapal ni kalau dia berlawan gini lagi, berarti kapal ni akan tergelar di tengah laut. Maka terpaksa kena buat orang seorang. Maka cara nak buat tadi dengan bil Quran, dengan buat undi. Siapa dia jemput kena undi ni, orang tu kena buat dari laut, tak kira siapa dia. Maka jemput undi terkena kan Nabi Yunus. Tak sepatutnya Nabi Yunus nak bawa orang ke lain, kena tadi diri. Maka jemput kali yang kedua pun terkena tadi juga. Akhirnya putusnya kena ambil je Nabi Yunus tadi, tahu dari laut. Sebab apa? Undi di timur tadi ya. Jadi itu sekian. Dah. Jadi manakala apa dia tahu dari laut tadi, ditelan oleh ikan tadi, maka berapa lama dia duduk dalam perut ikan tadi, jadi berapa 3 kegelapan yang kena pada Nabi Yunus tadi. Dah tahu waktu tengah malam duduk dalam perut ikan dan di patah laut yang gelap pula dah. Jadi tapi Allah tahu mati Nabi Yunus, kerana mati hidup adalah Allah SWT. Jadi itu sekian. Jadi manakala tu ditelan ikan, dah, maka ikan tadi buat naik di atas tempat. Jadi sebab apa dia boleh duduk lah tu? Karena Nabi Yunus waktu dia duduk dalam perut ikan tu, dia ingat kesalahan dia. Apa salah dia? Dia tinggal kerja dakwah. Dia waktu putus asa dengan dakwah. Sebab ni lah Allah Ta'ala turun bala, turun azab di atas dia. Maka dia duduk dalam perut ikan tu sentiasa tersebut. Dalam Quran bagi tahu, laula kana minal musabbihi lala basafi biatni ila yaumil basur. Kalau Nabi Yunus tidak tersebut dalam perut ikan tu, Allah menjadi duduk dalam perut ikan tu ila yaumil basur, Allah berkiamat. Kau naik ke darat dah.
Tapi kalau yang mengaku salah dia, ya Allah aku yang zalim, aku tinggal kerja dakwah, maka engkau lah mengaku pada kami, maka Allah Ta'ala berikan naik darat. Jadi itu tak darat. Sebab dia kerja dakwah karena tidak istiqamah dari negeri dia. Jadi tuan-tuan dan saudara yang mulia, satu ketika Nabi pergi pada Taif. Dan Taif itu macam-macam ancaman, macam-macam perkara yang dibuat oleh ahli Taif tak seterima dakwah. Kita tahu kisah ni, sehingga Nabi terpaksa kelik mereka, lari kelik. Dah berapa kilo, bukan 10 kilo atau lebih 10 kilo. Dengan membawa dakwah daripada keting, daripada dapat masuk dalam kasut. Jadi siapa 10 kilo lebih, kalau Nabi berhenti, situ kalau tak awak pergi dah. Di satu tempat, lalu kelik berhenti tak awak pergi dah. Dalam keadaan Nabi dia berhenti tu, mari seorang tadi, dah jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi tanya, katamu mai daripada mana? Kata kami mari pada satu Nabi yang soleh, kata Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus. Jadi orang ni kenal dakwah Nabi Yunus dah. Maka dia kenal ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi dia pucuk pada yang tebal lah. Mana yang pucuk Nabi kaki Nabi sallallahu. Kan ini dalam kerja dakwah. Kata dia, kita kejar awal kerja kita. Bagaimana keadaan bahaya, kena zalim, kena gapo, bahaya dari kita ke timur tak timur, kita kalau tinggal sama sekali, kita kena istiqamah di atas kerja dakwah kita. الله يذكر في كتابه العزيز في سورة مريم حرص الأنبياء على استقامة على الدعوة إلى الله. الله يقول في بداية سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. سيدنا زكريا يقول: يا رب أنا كبرت سني ورق عظمي والآن أنا كبير في السن وما عندي ولد، فهب لي من لدنك وليا يا رب أعطني الولد. قال: لماذا تريد الولد يا زكريا؟ قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لماذا الولد؟ حتى يرث جهد النبوة. يقول: يا الله الآن أنا أموت، ومن يكمل مشوار الدعوة؟ من يورثني في المحراب؟ من يكمل المشوار في المحراب وتعليم الناس ودعوة الناس؟ من يكمل الدعوة؟ يرثني في الحديث وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. الأنبياء لا يورث الأموال ولا الدنانير ولا الدراهم للأولاد، وإنما يورث فقط العلم والنبوة. فهو يريد ولد، هو كبير في السن، يريد ولد حتى يستمر في هذا المشوار. فالله بشره: يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فالله أعطاه يحيى. هذا يحيى يكمل مشوار الدعوة. فقال: يا رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. فقال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فقال: رب اجعل لي آية. قال: يا الله لما يأتي الولد أعطني آية، علامة. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. العلامة أنه لا يتكلم، يصبح أخرس، يمسك لسانه عن الكلام. كم يوم؟ 3 أيام. فهل سيدنا زكريا جلس عن الدعوة 3 أيام؟ فالله يقول: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. الآن سيدنا زكريا ما يتكلم، لسانه يعني الآن هو أخرس، لسانه يمسك عن الكلام، ما في كلام الآن. ولكن ماذا يقول الله عز وجل؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. أوحى بالتفسير أي بالإشارة، هكذا بدون ما يتكلم. أوحى إليهم أن يعني تعالوا إلى المسجد، هكذا بالإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهو كان حريص أن لا تتوقف الدعوة يوما واحدا، وهو أخرس يدعو إلى الله عز وجل. عند الموت يريد من يكمل مشواره حتى تستمر الدعوة إلى الله. أكبر شر على هذه الأمة أن تتوقف الدعوة إلى الله. Tuan-tuan dan saudara yang mulia, dalam surah Maryam Allah bagi peringatan kepada Nabi kita, para Nabi. Maknanya tak boleh nak berhenti sejarah dakwah ni.
zikra rabbika Zakaria. Nah, mana kita kata tu sebut dalam surah Maryam ni kita Nabi Zakaria. Jadi membaca dia kata dia kena buat dakwah. Jadi dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, mayuha pada Allah Taala, ya Allah, bagaimana aku kerja dakwah sedangkan aku ni tua dah, kabir sini. Dia tu apa dia rambut aku pun berubah dah. Apa dia tubuh aku pun teruk dah. Macam mana aku nak buat kerja dakwah? Dah. Dia mengadu pada Allah Taala kelemahan dia. Jadi sebenarnya Allah tak sebut apa? Tak sebut berarti kerja dakwah. Dalam hati kalau nak kerja dakwah juga, ya Allah, mau bagilah, dan aku ni tak ada anak. Aku ni tua dah, umur banyak dah, rambut putih dah, tubuh teruk dah, lemah dah. Dia buat kerja dakwah macam mana nak keberian, mana besar itu dah. Bagilah pada aku satu anak. Jadi itu sekian, macam mana aku nak dapat anak, aku tua dah. Jadi itu sekian, manakala yang minta lagu tu dah, Allah Ta'ala kata mula gapo anak kalau mula gapo, maka Nabi Zakaria kata supaya aku nak kerja apa dia nak apa dia nak sama kerja dakwah. Karena aku tak buat dah, aku tua dah, amuk kubur dah. Dah, nak kerja tak layak dah. Aku wilah pada anak supaya sambung dalam kerja dakwah. Jadi tuan-tuan dan saudara yang mulia, ya Nabi Zakaria tak ada anak. Dalam hati tuan-tuan sekian, dah, maka dari pesaka berarti dengan permintaan niat dia tak berhenti kerja dakwah, walaupun dia berhenti anak ia akan sambung kerja dakwah. Dah, anak ia kerja dakwah. Jadi tuan-tuan sekian, maka akhirnya dia kata kalau nak uji anak pada aku, kalau nak uji anak pada aku, maka mu alamat pada aku. Aku tahu kata tanda gapo aku nak mulai anak. Ya pada Allah Ta'ala, kalau uji anak pada aku, alamat pada aku. Tanda gapo aku nak mulai anak. Maka Allah Ta'ala bagi tahu melalui dalam Quran, iaitu alamat mula mulai anak ni muk akhras. Mana yang saya layalin, mu tak ada kecek dengan hari 3 hari. Seorang tak boleh kecek 3 hari. Dah, isaya salah layalin sawiyah. No. Dah, itu dah layak. Mana mu tak ada kecek 3 hari. Kalau mu tak ada kecek 3 hari, itu alamat kata mula-mula anak dah. Dah. Jadi itu sekian, dia ada buat dakwah, tiba kata masa dia nak kecek balik. Jadi macam orang tekak dia tak ada kecek 3 hari. Jadi aku macam orang bisu tadi. Maka dia kalau mu Allah Ta'ala bagi tahu hari lain. Dah, nama Yahya. Dah, maka Allah Ta'ala bagi pada dia sana anak dan nama Yahya. Maka maka isyarat dia, buat isyarat gitu, alamat gitu. Maka alamat tu Allah Ta'ala bagi anak pada dia, dan Yahya adalah sambung kerja dakwah. Maknanya nak kata dalam kerja dakwah tu berarti walaupun Nabi Zakaria tu tua dah, tapi manakala dia mati ni, anak dia sambung kerja dakwah pula. Dengan niat terbaik, maka Allah bagi anak Yahya tadi sambung kerja dakwah. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، دخل عند أحد أزواجه وأكل عسلا. النساء الأخريات يقال حفصة وعائشة تظاهر عليه وقلنا أنه أكل مغافير هذا شيء له رائحة كريهة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل، فالله عز وجل يعاتبه، نزل سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله. الله يقول لنسائه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت. إن تتوبا، حفصة وعائشة هم تظاهران هكذا عملوا. قال: نحن نقول أنه أكل مغافير، وهو ما أكل مغافير، هو أكل عسل عند زينب. وهم قال عسل حلو. نعم. فلما قال أنا أحرم على نفسي العسل، لا أكل العسل. والله يقول له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله يهدد الآن، يهدد حفصة وعائشة، يقول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني الله يقول للنبي: يا أيها النبي، العسل هذا، أكل العسل هذا حلال مباح، يعني ليس فرض ولا سنة ولا واجب. الرسول ما ترك فرض ولا سنة ولا واجب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يترك أكل العسل. والله يعاتبه: لما تحرم ما أحل الله لك. لماذا؟ إيش المقصد؟
تبتغي مرضات أزواجك؟ ونحن في هذا الزمان نحن ما تركنا أكل العسل، نحن تركنا جهد الدعوة، تركنا الدعوة. لماذا؟ نريد أن نرضي أزواجنا. والله يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني يا محمد، يعني الله في نصرتك، الملائكة في نصرتك، وجبريل في نصرتك، فلماذا تترك أكل العسل؟ ونحن الله يقول لنا الله في نصرتك والملائكة في نصرتكم وجبريل في نصرتكم. لماذا نترك الدعوة؟ لماذا نترك جهد الدعوة؟ Jadi tuan-tuan sekalian, misal madu manusia asal ni satu benda yang sebut dalam Quran makan jadi ubah. Dia bukan sunnah, bukan wajib, bahkan adalah mubah. Jadi mana kalau benda mubah ni adalah kita makan boleh. Satu masa Nabi Fahre tadi dia tak usah makan nisa madu. Maknanya tadi dia tak usah makan nisa madu. Karena apa? Dua orang isteri dia Hafsah dengan Aisyah tak kena Nabi makan nisa madu. Karena satu benda yang dia tak baik ada. Satu benda yang tak baik. Maka Nabi kalau nak sambung, nak ambil atas kesukaan dua orang isteri dia Nabi kata pada tadi dia tak usah makan nisa madu. Jadi mana kalau lagu ni tuan-tuan sekalian? Nah, dia lagu ni Allah Ta'ala turun ayat dalam surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima taharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kenapa kamu mengharamkan benda yang halal bagi kamu? Dah, mu nak ikut dua nak ambil suka dari isterimu tu nak haram benda ni. Mu nak ambil suka yang mananya, nak ambil suka yang retinamu tu kan, kena retinamu kata tanya benda lagu ni. Allah Ta'ala tu orang marah pada Nabi SAW. Tanya soalan nak marah. Kenapa mu tinggal benda yang mubah, benda yang harus kalau mengharapkan dirimu? Kerana mu nak apa? Nak isteri bini mu kena gitu ya? Ya, tidak. Jadi apa? Jikalau isterimu tak kena, dah, inta tuba faqad sawar qulubuma. Ya, maka keadaan berlaku ni, kalau dua-dua orang itu taubat, siapa dia isteri dia tak kena makan benda tadi, siapa dia Aisyah dengan Hafsah, kalau dua-dua orang itu taubat atas kesalahan dia ni, maka Allah Ta'ala boleh ampun dosa dia. Salah dia lagi Nabi tadi, dosa yang tak kena Nabi makan sama dia tadi. Kalau dia zahir juga, kalau dia diraka juga, maka Allah, malaikat, Jibril semua kena padamu walaupun dia tak kena padamu. Ya, jadi kita tak boleh ambil apa dia kesukaan isteri kita kerana tinggal benda hak lagu ni. Benda nak tinggal hak harus jadi haram kerana nak ambil suka isteri kita, dalam hati isteri kita tak boleh. Dia kata hari ni, dah, kita bukan makan nisa madu. Dah, kerana nak suka isteri kita bukan tinggal nisa madu, bukan tinggal tu hari ni. Nak ambil suka isteri kita, dalam hati isteri kita tinggal dakwah hari ni. Dah, kita tinggal dakwah hari ni. Bukan tinggal nisa madu, tinggal dakwah lebih manis daripada nisa madu tinggal juga. Kerana nak ambil sawah isteri kita, nak ambil kena isteri kita. Sebab tu dia kata, kalau itu lagu ni Allah tak kena pada kita. Kalau kita ambil kerja ni, macam mana Allah kena pada Nabi, malaikat kena pada Nabi, Rasul kena pada Nabi, walaupun isteri tak kena, maka kita dah hari ni macam tu juga. Walaupun isteri tak kena, kita teruskan kerja dakwah, maka Allah, Rasul, malaikat akan kena pada kita. الخطأ في الجهد مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ترك الجهد هذه أكبر مصيبة. في غزوة أحد 40 من الرماة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم هدايات واضحة جدا. قال لو رأيتم رؤوسنا تقطع ما تنزل عن الجبل، ولو رأيتمونا ننتصر نأخذ الغنائم لا تنزل عن الجبل. في كلتا الحالتين أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمات واضحة. ولكن لما بداية معركة أحد كان النصر للمسلمين، وكانت الغنائم ما شاء الله الكل أصبحوا يأخذوا الغنائم، فنزلوا عن الجبل خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. بسبب هذه المخالفة 70 شهيد يوم أحد، ومنهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. ولكن الله عز وجل ماذا قال في سورة آل عمران؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. الله عز وجل رغم أنهم أخطأوا خطأ شنيع، إلا أن الله عز وجل
ولقد عفى الله عنهم. لماذا؟ لأنهم خارجين مجتهدين. الخارج والمجتهد معفو عنه حتى لو أخطأ الله يعفو عنه. أما في غزوة حنين، في غزوة تبوك تخلف 3 من الصحابة الكرام. الله يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. 3 فقط من الصحابة الكرام: هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك. 3 من الصحابة هم ما خرجوا في سبيل الله يوم تبوك، فالله عز وجل أنزل آيات تقاطعهم مقاطعة. 50 يوم ما أحد يسلم عليهم، حتى نسائهم ممنوع يمسوا نسائهم. 50 يوم مقاطعة. لماذا؟ بسبب ترك الجهد عند الله عز وجل. هذه أكبر مصيبة. ولكن يوم أحد مباشرة الله غفر لهم، ولقد عفى الله عنهم. لماذا؟ لأنهم مجتهدين. المجتهد لو أخطأ الله يعفو عنه، ولكن القاعد هذا مصيبة كبرى للأمة، هذا يحل بالمصيبة في الأمة كلها. Tuan-tuan dan saudara yang mulia, patut kita perhati, kalau semua ambil kerja dakwah, maka Allah akan selesai segala masalah dunia ni. Kalau semua pakai terkejut, maka musibah akan datang pada kita lagi. Bukan sekat datang saja dah, bukan datang banyak pada ni lagi. Kalau kita pakai ambil kerja dakwah, ada ukar lagi. Kalau tertinggal kerja dakwah, tak ambil dakwah, ada dah setahun ni, patut akan tambah lagi masalah. 3 peperangan. Apa dia peperangan? Nabi pesan pada ahli rumah, ahli mana 40 orang ni duduk tabuk ke Uhud ni, sebelum dapat arahan daripada Nabi, benar Allah sebelum dapat arahan daripada Nabi, jangan turun. Kalau benar apa jangan turun, kalau Allah apa jangan turun, kalau sebelum dapat arahan daripada Nabi. Kalau dengar Nabi ucap dulu mana. Jadi manakala susun strategi ahli rumah mana duduk tabuk ke tempat orang, maka mulai berlaku peperangan. Mulai berlaku peperangan. Manakala berlaku peperangan, maka dapat nusrah, Allah Ta'ala bagi nusrah pada orang Islam. Mana orang Islam dapat kemenangan, maka dapat potong ke teka-teka orang-orang kafir, sehingga mati berkepala di situ. Banyak mati di situ. Jadi itu yang sekian. Maka manakala orang kafir tak ada seru, tak ada Abu Muhammad tadi mati tadi, maka orang dia tabuk kena wasa nak bagai-bagai orang kafir dia. Dengan pedang dengan gapo wasa nak dalam hati dia. Kita dia. Lepas tu Nabi besar dah. Benar pun baik, Allah pun baik, sebelum dapat arahan daripada Nabi, jangan turun lama sekali. Ni maka nak terus tengah bagian agak turun ni. Maka manakala turun ambil tuan-tuan sekian, Allah Ta'ala akan nusrah semula. Allah Ta'ala akan nusrah semula, sehingga berapa banyak 70 orang syahid di medan Uhud. Termasuk perjalanan Nabi iaitu Sayyidina Hamzah. Mati di situ. Dengan sebab apa? Langgar perkataan Nabi, tidak ikut perkataan Nabi, satu saja. Dia bukan semua turun, bukan satu bahagian turun. Maka nusrah Allah Ta'ala tidak ada dah. Kerana nusrah Allah Ta'ala bersama dengan perintah Allah, bersama dengan surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di akhir ayat dia, akhir ayat kata afallahu anhum. Salah dari mana? Salah. Kerana langgar kata Nabi. Tapi di akhir ayat tu Allah Ta'ala bagi tahu afallahu anhum. Allah Ta'ala bagi maaf kepada orang-orang yang turun tadi. Walaupun mati dah, walaupun dia salah dah, tapi Allah boleh maaf pada orang yang salah tadi. Sebab apa tuan-tuan sini jebak tu? Sebab Allah Ta'ala maaf kerana dia keluar di jalan Allah. Walaupun salah dia di jalan Allah Ta'ala. Walaupun dia salah tapi dia keluar di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala boleh maaf salah orang keluar di jalan Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala boleh maaf lagi. Jadi itu tuan-tuan Israel yang mulia, ini yang kata kesalahan kita Allah Ta'ala boleh maaf dalam masa takwa, walaupun kesilapan kita. Kerana dia keluar. Dan satu lagi pula tabuk. Tak faham pula tak pula tabuk ni. Wala salah satu latina khulifu. Ada 3 orang yang menyalahi. Ada ni. Dia kata dia sama-sama dia pergi belakang dah, tapi hari ni tanah masuk gapo kita segi dah. Isma Allah.
هلال بن أمية Hilal ابن أمية مرارة بن الربيع Mararah كعب بن مالك. Ka'b bin Malik. 3 orang ni. Dia kata dia tak pergi pun tak apa, dia kena lepas parian kita. Dia nak uzur pada hari itu. Dia orang semua pergi belakang. Sehingga sesudah kuliah itu dapat kata 3 orang ni tak pergi kuliah. Tak sambut, tak kazak agama. Maka Allah Ta'ala tengok ayat utusan Nabi bagi tahu kata, jangan buat hubungan dengan orang ni, jangan kecek dengan dia wisalah jangan jawab, hatta dengan isteri dia pun jangan buat hubungan selama 50 hari. Tak sebelah dia buat hubungan dia wisalah pun jangan jawab. Nah, yang wisalah pun jangan jawab. Ada isteri dia pun sepatu juga. 50 mayu. Dah, 50 hari. Kalau buat hubungan dengan orang ni. Jadi tuan-tuan sekian, dan Allah tidak maaf pada dia. Allah marah pada dia. Sebab apa? Dia salah dah. Kalau tadi dia salah, dia tak melanggar Nabi. Tapi salah kan dia lebih perah. Tapi orang ni dia salah, dia tak gil mula. Maka Allah tak suruh maaf. Kalau dia tak gil mula dia, maka kemaafan dia di rumah, tak ada rumah, tak gil ni, Allah tak maaf. Itu yang kata dalam kerja ni kena istiqamah, kena ambil kerja ni. أعظم كرامة الله يكرم هذا الإنسان أن يموت وهو في هذه الدعوة، مثل صاحب ياسين آخر ساعة في حياته كانت في الدعوة إلى الله. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هذه الكلمات تكلمها، ثم أهل بلده قتلوه بسبب هذه الدعوة. فالله يقول قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، والآن يدعو بعد الموت، هذا بعد الموت، كلام بعد الموت. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأعظم كرامة الله يعطينا إياها أن نموت وليس نحن في الدنيا، ليس نحن في العمل وليس نحن في المصنع، نموت ونحن في هذه الدعوة. نحن نموت ونحن في هذه الدعوة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. هذه دعوة كل مؤمن. نحن لو اجتهدنا 60 سنة ولكن آخر العمر نموت ونحن في الدنيا، هذه خسارة. أعظم كرامة نحن نموت ونحن في الدعوة إلى الله. Dia kata azam karamah, sebesar-besar kemuliaan bagi umat ini, yaitu apabila mati di jalan Allah Ta'ala, mati dalam keluar dakwah. Azam karamah, sebesar-besar kemuliaan. Dia keluar dakwah, lepas tu usaha dakwah, mati di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kemuliaan yang bagi umat ini. Karena adalah kerja ni kerja besar, ada kerja ni kerja umat. Dia mati di atas jalan redha di Allah SWT. Bagaimana orang dulu mati yang Ta'ala redha pada mereka. Nah, akhir hayat adalah kerja ni. Kita keluar di Allah Ta'ala, kita berdakwah, lepas tu kita mati di Allah Ta'ala. Nah, itu adalah azam karamah bagi umat ni. Mulia yang paling tinggi sekali bagi umat ni. Tengok dalam surah Yasin kita, di akhir ayat dia orang tak ada itu sekali, tapi akhir ayat dia kaya mati dia dakwah. Ya pada baca banyak ke keluar 14 hari dengan satu kelima, ittabi'u man la sa'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya pada orang lain, kamu ikutlah. Nah, ittabi'u man la sa'alukum ajran wa hum muhtadun. Nah, kalau ikut ke demon ni, ya, kamu ikutlah orang yang tak minta ajak, tak minta upah bawah pada demon ni, dan orang ni buat kerja hidayah. Kamu ikut demon ni, orang yang kerja agama, kerja hidayah, tapi tak minta upah, tak minta gaji pada orang. Mu ikut ni, wahai muhtadun mendapat hidayah. Ya, yang pada orang lain semua ikut orang ni. Kan orang ni dia kita tak ada minta upah bawah apa. Mu ikut orang ni, mu ikut orang ni mendapat hidayah. Lepas tu tiba-tiba cari jemaah mana ada masa ni lah ni. Jemaah mana ada masa ni dah ni. Ajak orang buat kerja, tapi tidak minta gaji, tidak minta upah apa dah. Nah, tapi kita tak kata buat tu lah, tak kata mu ikut demon ni, kita kata mulai pada demon ni balik waktu pula dah.
Jadi tuan-tuan sekalian, dah. Maka akhir dia boleh kata lagu tu orang bunuh dia. Dah, orang bunuh dia. Dah. Dengan ada lagu tu. Bakinya mati dia dengan atas 3 darah. Ittabi'u man la talukum ajrahu wa mutadu. Mengikut dia mana? Lepas orang bunuh dia. Manakala bunuh dia, dia akan nampak karamat kemuliaan yang paling besar tadi. Dah. Lima ghafara li rabbi wa jalani minal muqimin. Jalan minal muqimin. Nampak semua dia jadi hasil. Hasil apa yang nampak di akhirat tu, kenapa Allah Ta'ala pilih aku kena ampun dosa aku dan jadikan aku daripada orang mukramin begitu tinggi sekali, begitu mulia sekali. Sebab apa aku hasil, aku buat apa ni? Maka Allah Ta'ala tidak kamu buat awah dulu atau kelima kau tu nak mati. Ini kemudian yang dapat sahabat tu tuan-tuan. Maka inilah kata akramu apa dia afdalul karamah, sebaik-baik mulia, iaitu kita buat kerja agama ni bila kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Umar berkata, Umar berdoa. Nah, kita berkali tak berani dengan doa Umar ni dapat jadi sungguh. Nah, Allahumma rzuqna syahadatan fi sabil wa mautan fi hasbi bilad habibik. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, syahidkan aku di jalanmu. Kalau pergi kau boleh syahadat kelih lah. Wa mautan fi bilad habibik. Dan mati dia lagi gira-gira aku. Terus mati dekat negeri aku lah. Jadi Umar minta lagu tu sama. Ya, jadi tuan-tuan sekalian, ya, ini saya kata kerja ni kerja besar, nilai kerja besar, sebab tu mereka minta lagu ni. Nah. الشهيد الذي يموت في الدعوة إلى الله عز وجل يموت شهيدا، والشهيد أول شيء يغفر له كل ذنوبه، والله سبحانه وتعالى يؤمنه من عذاب القبر، لا يعذب في القبر ولا يشعر بسكرات الموت. والشهيد يوم القيامة يقف على باب الجنة، الله يقول له خذ 70 من أهل النار من أقاربك، يشفع ل70 واحد من أقاربه. والشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، يقول له الله عز وجل لماذا تريد أن ترجع؟ قال حتى أموت في سبيلك ثم أحيا ثم أموت ثم أحيا ثم أموت 10 مرات لما يرى من الكرامة يوم القيامة. Orang mati dia oleh Allah SWT ni mati syahid. Maka kita keluar di jalan Allah Ta'ala. Nah, karena agama Allah SWT, maka kalau mati syahid. Maka orang mati syahid ni, syaidah dianya Allah ampun segala dosa dia. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa dia. Ahli syahid. Dan Allah Ta'ala bagi dia masuk syurga. Tak kita kata syahid nak tafsir ke mana tu, atau ikut yang tafsir diri dah kata. Tapi keluar dia Allah Ta'ala lah syahid. Dan Allah Ta'ala dia boleh masuk syurga. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Dan bukan sekadar itu saja, ahli syahid di jalan Allah Ta'ala ni, dia duduk di pintu syurga, dan dia boleh syafaat kerobat dia hak masuk neraka 70 orang. Boleh tarik mari dia masuk syurga. Ini orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Boleh syafaat ke kerobat dia 70 من أقاربه. Dah, 70 min aqarib. Mana 70 orang daripada kerabat dia boleh masuk syurga. Ini terpeda setara mana orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Nah. فنحن لابد نستعين بالله سبحانه وتعالى. لما بعث الله سيدنا موسى إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أول شيء قال سيدنا موسى رب اشرح لي صدري. فكيف كل واحد فينا إن شاء الله يقول رب اشرح لي صدري. إذا الله شرح صدرك لهذه الدعوة ولهذا الجهد فأنت تمشي بسهولة. وإذا ما شرح الصدر يستطيع الإنسان يمشي أسبوع أسبوعين سنة سنتين ثم يقف. لماذا؟ صدره غير منشرح. فإن شاء الله جميعا الآن كل واحد منكم يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسجل إن شاء الله 4 شهور ويخرج في سبيل الله. Kalau Allah Ta'ala suruh Musa ke dalam Firaun, maka Musa rasa macam-macam ada depan dia ketakutan, takut itu ini, karena Firaun lagi dada, rasa takut, rasa ketaksan, rasa sumat dalam dada dia. Maka Allah Ta'ala ajar satu perkara, ajar pada Musa, ajar agak pada kita, nak buat obat rasa dalam sumat dalam dada kita ni, rasa lekat situ, lekat sini, rasa malah, rasa macam-macam perkara, 1001 perkara duduk dalam tekat dada kita tu sehingga keluar lawan ni. Jadi apabila Allah Ta'ala suruh Musa ke dalam Firaun,
Maka Allah Ta'ala ajar Rasul kata, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi manakala Musa katalah betul, Allah Subhanahu wa taala buka dada dia sehingga apa yang perang depan dia terus Allah tak ada apa sekali kali. Sehingga istirahat, Allah Ta'ala israh dada dia, buka dada dia sehingga dia nampak kerja-kerja ni, nampak mewah ni, maka segala masalah di depan dia tu Allah Ta'ala tahu nampak siapa. Bila apa dia buka mulai. Sebab tu dah, yang kata kalau biar ini masalah ni kita baca belakang insya-Allah dah. Isra mana itabir. Dah isra. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ni maksudnya hanya suruh tani. Jadi mudah-mudahan dengan baca lagu ni Allah akan buka dada semua kita semua sehingga dada kita tidak lapar, tidak ada gapo semua. Kata amin kata. ساعدين ان شاء الله 4 شهور بس كلم كمان وقت ما تو اوكي ها موجود وقت موجود وقت ممكن كتب ذلك احوال يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لا يشركن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهذه الدعوة هي سبب استجابة الدعاء من السماء. يعني الدعوة إلى الله هي سبب استجابة دعائنا. إذا تركنا هذا العمل وقصرنا في هذا العمل الله لا يستجيب دعائنا. الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نستقيم على هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. مثال الدعاء مثل الطائرة، ومثال الدعوة مثل البترول. فإذا كانت الطائرة ما فيها بترول فالطائرة لا ترتفع إلى السماء، ولكن لو كان البترول موجود فل، بترول يعني الدعوة، وجود دعوة فل، فالطائرة ترتفع في السماء. وهكذا دعاؤنا. دعاء هذه الأمة مربوط بالجهد. إذا اجتهدت هذه الأمة الله يستجيب دعاءها، الله يكشف البلاء عنها، الله سبحانه وتعالى يعطيها الخيرات والبركات. وإذا تركت الدعوة ما في بترول الطائرة لا تطير، لا ترتفع إلى السماء. Jadi kita semua berdoa, berdakwah lah sampai hari ini kita berdoa dan mana-mana saja ada doa. Dan doa kita tu ada kadar antara timur dan ada kadar antara tak timur. Nah, salah satu asbab Allah Ta'ala tak setimur doa ni macam mana tak tahu bagi tahu lelah ada kursi, iaitu apabila tinggal kerja dakwah. Nah, apabila tinggal kerja dakwah maka Allah kata la mustajab doa'akum. Allah Ta'ala tertimur doa kamu. Ini salah satu asbab Allah Ta'ala tak setimur doa dengan sebab tertinggal amar ma'ruf nahi munkar. Ataupun bala yang ada pada kita Allah Ta'ala dalih. Sebab itu penting itu ataskan. Dia kata dakwah dengan doa ni, nah, dakwah dengan doa ni support kapal tubar dengan minyak. Nah, siapa kapal tubar memang. Nah, kapal tubar tu molek tahu mana tahu mana pun kalau lah minyak tak ada maka kapal tubar tak berdoa. Maka dakwah tak berdoa. Kalau tidak dengan doa. Dia doa sekalipun, dia doa tadi doa. Kada minyak tadi kalau tak ada kapal tubar minyak tu lagi doa pun tak ada terima juga. Sebab tu dua-dua dengan sekali. doa dan dakwah. Nah. بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يعني ضرب لنا مثال في سورة الأعراف. أصحاب السبت الله سبحانه وتعالى يعني قال لهم أن يصيدوا سمك. سمح لهم ربنا عز وجل أن يصيدوا السمك كل الأسبوع ما عدا يوم السبت. تستطيع أن تصيدوا السمك كل الأسبوع ما عدا يوم السبت. فماذا فعل بنو إسرائيل؟ فهم نصبوا الشباك يوم الجمعة مساء وأخذوا الشباك يوم الأحد صباحا. فقالوا لهم الناس ماذا تفعلون؟ هذا يخالف أمر الله. قسموا للناس 3 أقسام: أهل المعصية، والقسم الثاني قسم نهوهم عن المنكر. قالوا لا تفعلوا هذا مخالف لأمر الله. والقسم الثالث ماذا قال؟ القسم الثالث وقف جانبا: عباد الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وأهل المعصية. فالعباد ماذا قالوا؟
قال لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. العباد يقول للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر: أنتم لماذا تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر؟ ما أوامر الله معروفة. ولا يقول أنتم على المعصية، هذا معصية، لماذا تصطادوا أنتم؟ هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به، الآن الله فصل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما جاء العذاب من الله عز وجل، الله نجى الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به جاء الآن التسونامي، جاء الغضب من ربنا عز وجل. الله يقول: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والعذاب أخذ العباد وكل العصاة. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مجتهدين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى نحن ننجو من العذاب. لما ينزل العذاب من الله سبحانه وتعالى، الله ينجي الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد إسرائيل kerja dia ikat ikan laut, oleh pergi patah. Patah Allah Ta'ala turun kuatah pada mana atas Bani Israel ni. Dia kata hari lain dalam masa seminggu tu kamu ikat lah ikan, kamu guna lah kerja ilmu, kamu ambil ikan. Manakala hari satu yang kena berhenti ibadat pada Allah Ta'ala. Hari satu kena berhenti ibadat pada Allah Ta'ala. Hari lain buat lagi dalam masa seminggu tu. Kemudian manakala sampai hari satu tersekian, apabila datang perintah Allah Ta'ala untuk aman ni, percubaan Allah Ta'ala akan mari. Dia kata apabila datang hari satu tu ikan-ikan bersama-sama dia pergi patah. Tu. Maka dia monten maka leok lah. Hari lain dia kena hijau tu. Maka tu tersekian, dah. Dia mau dengar perintah Allah Ta'ala tu. Hari Jumaat tak apa, dulu hari satu. Tak tahu hari tak apa, hari satu soal lagi. Jadi betul jemaah tu dia mau napi buat gapo dah, dia mau turun cek pun gapo buat hari Ahad dia mau ambil cek. Jadi hari satu dia mau tak ambil lah. Ni orang langgar perintah Allah Ta'ala. Walaupun buat lagu mana pun, nak tahu lagu mana pun, nak dalil lagu mana pun, kalau Allah kata begitu, Nabi kata begitu, tak usah tahu lah mana tak yang dibilang itu. Hukumnya dia bilang begitu. Untuk hukum ketua tak boleh berubah dah. Kalau kata hari satu tak boleh lah. Dah, udah hari lain pun tak boleh juga main lagu tu. Jadi orang ni, maka data orang tak ada tiga kepulauan. Dah, Bani Israel. Pertama, deraka pada Allah Ta'ala, iaitu dia cari elok belak ikan pada petang Jumaat. Hari satu tak ingat, dia ingat hari Ahad. Maka orang ni yukhalifu al-amri rabbi. Orang ni menyalahi perintah Allah Ta'ala. Puak. Mari puak yang kedua, dah, mari lagi. Sana dengan perintah Allah Ta'ala, kalau langit dah yukhalifu al-amri rabbi. Dah, Allah Ta'ala langit dah tak sewa ingat ni Jumaat ni, tak sewa ingat hari satu ni. Dia kata aku tak ingat hari satu, aku ingat hari Ahad. Orang ni langit dah tak makan juga. Dah, orang ada masalah kita makan. Ni puak yang kedua, dilanggar yang wajahat. Dah, tak sewa buat wajah kerana melanggar perintah Allah Ta'ala. Kerana melanggar perintah Allah Ta'ala. Puak yang tiga ubah. Orang ibadah. Dia ada mengatur semata. Dia mau nak buat apa ikut mat. Dia mengatur Allah sebab semata ibadah. Dia mengatur. Bahkan dia langgar pada dia mungkin pada orang dia langgar buat agama Mesiah dia. Orang tinggal langgar pula kata, mudah langgar. Apa orang dulu dia kata? Dia perintah Allah Ta'ala kacau dah, nyata dah. Satu nyata belakang tak ada kena langgar dah semua dah. Nama-nama mai dia mengatur sebab aku ni. Jadi itu sekian, tiga puak. Satu puak, manakala ada perintah Allah Ta'ala sesuai gaya itu, satu puak langgar perintah Tuhan. Satu puak dilanggar. Satu puak duk mengatur sekali dia, tak ada pada orang lain dah. Jadi itu apa keputusan Allah Ta'ala. Jadi manakala ada Allah Ta'ala, fayajunam فلما نسوا ما ذكروا به tak kalau ada data putusan Allah Ta'ala, أنجينا الذين ينهون عن السوء. Dah, tak datang manakala datang putusan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selamat ke bagiannya, orang lagi buat maksiat dia. Itu selamat.
orang manusia bahaya. Apa dia? Ibadah apa sekali dengan neraka kata atau pupuk ke dalam tu. Tapi hal selamanya Allah lagi orang manusia tu. Dari atas orang yang ada kerja dakwah lagi manusia tu selamat. Ada pun ibadah murid orang ini maka sekali dengan orang manusia taklah pupuk zalim masih tabih. قارون عليه ما يستحق من الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل. طبعا كان من قوم موسى فبغى عليهم. الله أعطاه من الكنوز الكثيرة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فجاءته النصيحة من قومه نصحوه قالوا له اتق الله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهم نصحوه حتى ايش يعطي الزكاة ومنع الزكاة لا يريد يعطي الزكاة ولكن بسبب نصيحة قومه كل القوم نصحوه. فلما ربنا عز وجل خسف به الله ما خسف بالقوم كل القوم الله فقط خسف في قارون قال فخسفنا به وبداره الأرض فقط قارون لوحده هو وداره الله خسف بداره لوحده. لماذا الله ما خسف بقومه؟ لأنهم نصحوه لأنهم اجتهدوا في النصيحة وفي التذكرة. وربنا سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الأرض. Qarun ni sepupu Musa, orang Musa. Allah Ta'ala harta kaya pada dia kunut, maknanya segala gedang-gedang. Pertama yang bahagia tertanya mata banyak sekali pada dia. Tak bawa lagi maka dia rasa gembira tak benda tadi. Dia rasa cukup dengan kekayaan dia yang ada pada dia tadi. Maka semua kaum-kaum dia nasahuhu. Dah semua kaum-kaum dia la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. La tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Puak-puak dia nampak Qarun tadi duk bangga, duk takabur, duk degil dengan gapo kaya pada dia. Maka semua kakak dia kata mu jangan gembira sangat dengan benda ni. Allah Ta'ala tak suka dengan orang gembira takabur gini. Allah Ta'ala tak suka. Orang lain maka dia degil juga. Maka dia degil juga tak apa dia tak pakar dengan nasihat semua nasihat belaka pada dia tu. Dah jangan gembira sangat, jangan takabur sangat, jangan sedar sangat. Allah Ta'ala tak suka dalam gini. Maka dia sergi dalam gini atas gembira dengan benda daripada dia tadi. Jadi itu sekian. Manakala lagu tu Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala tak suka gembira pada takabur lagu ni. Allah Ta'ala perintah semua ni telah. Semua ni telah Qarun. Telah apa? Telah siapa dia? Telah Qarun seorang. Ada pun Bani Israil tadi dah pergi habis kalau orang ibadah Al-Ghazali itu pergi habis. Allah Ta'ala zat itu menyanyi habis, dia azab habis. Ada pun Qarun ni ali dia seorang telah. Dah ada orang lain tak ada kena apa dah. Sebab apa? Sebab tahu dia nasihat dia belaka dah. La tafrah, semua orang lain kata jangan gembira pada orang dakwah siapa mau dia belaka dah. Jangan gembira, jangan sedap, jangan yakin dalam gini. Tapi dia seorang ada degil. Maka kaum dia tak kena dah. Kaum dia tak kena sebab dia nak seorang nasihat belaka dah. Maka kena azabnya Qarun seorang kerana dia tak belaka. Ada pun Bani Israil tadi kerana pakai kosiar buat masyarakat hati maka kena habis. فالمطلوب أيها الأخوة الكرام كيف نحن إن شاء الله نستقيم على هذه الدعوة. العبادة بدون الدعوة يكون الإنسان إيمانه ضعيف ويكون معرض للمعاصي. هذا العابد في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا واحد من عباد بني إسرائيل كان إيمانه مبني فقط على العبادة. إيمان مبني على العبادة يوما ما ينفتن تأتي الفتنة. هذا افتتن بامرأة ثم قام بجريمة الزنا ثم حملت منه ثم قتلها ثم جاء أهله وصلبوه قالوا له أنت قتلت هذه أختنا. وبعد ذلك جاء الشيطان قبل الموت قال له الشيطان اسجد لي سجدة واحدة الآن أنا أنجيك من هذا الموقف. فسجد قبل الموت سجد للشيطان فكفر بالله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان. فالله يقول كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فالعبادة هذه قصص عباد بني إسرائيل الذين عبدوا الله 600 عام
بعد 600 عام من العبادة هو جاءت الفتنة. هو ما يثبت أمام الفتن. العبادة بدون الدعوة لا يثبت أمام الفتن، ينفتن بسرعة، يكفر بسرعة، يطيع الشيطان بسرعة. Sebab tu al-matlub, bila kalau apa kita kecek pada awal apa selamin tu, naknya kita istiqamah dalam kerja dakwah. Naknya kita istiqamah dalam kerja dakwah. Itulah isi bercakap pada awal cerita semua dalam Quran tu nak pada ni. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Orang semata-mata ibadah ni, kata dalam kerja ni, syaitan mungkin dia boleh tipu dia lagi. Boleh tipu dia syaitan lagi. Dah. Mas berlaku pada Bani Israel. Maka dia ahli ibadat. Lama mana ibadat, ni kata tahu. Ni kata tahu ibadat, Masya Allah. Situ ni kata tahu. Ni kata tahu. Kami dia ni ahli ibadat. Mari syaitan tipu dia. Ya. Mari syaitan tipu dia. Dia kata kamu buatlah maksiat sikit supaya ibadat kamu bertambah lagi. Kalau kamu tu tak ada lawan langsung dengan nafsumu. Beribadat semata. Melawan sikit, betul-betul benda mudah. Kamu ahli ibadat. Rak gapo tu lah minum arak, zina, bunuh orang. Dia pilih kecil ya. Bila kecil gapo pilih minum arak. Zina tak boleh. Jadi manakala minum arak mabuk, dia berzina. Dia zina, takut orang tahu dia bunuh orang tu. Jadi 3 perkara tu akan habis. Siapa dia tipu tadi? Syaitan tipu tadi. Muat yang ni ya. Kamu tabat ibadat kamu banyak dan dia kata tak akan boleh itu. Tahu ni. Jadi manakala betul tak sekian, syaitan mari pula. Dia kata jalan nak lepas mu nisa ya. Nak lepas salah mu nisa ya. Mu sujud aku sekali. Nah, mu sujud aku sekali. Maka segala kesalahan itu berlaku belakang. Jadi akhirnya ambil tadi ibadat tadi ya. Ambil ibadat saja tadi sujud kepada syaitan. Nah, malah kalau sujud syaitan, falamma kafara jadi kufur dah. Manakala orang jadi kufur pula agama dia, kata syaitan, inni bari'um mimma tasya. Aku lepas padamu dah, aku lah. Tipu di syaitan. Siapakah berlaku maksiat, kapal gapo, siapa kufur sujud pada syaitan, mana sebab syaitan suruh lah betul, sujud sekali lah. Masa sujud kufur dia dengan Allah Ta'ala, maka syaitan kata, aku lepas padamu dah. Itu maknanya orang tidak ambil dakwah, tidak ambil kerja juhud Nabi, maka dia ibadat saja, takut-takut jadilah betul kata. Semua kami Allah kaya Allah. Allah. Sikit. Siapa ada dia tuan-tuan ambil kerja dakwah jadi kerja maksud hidup kita, pak kita tertibkan diri kita sendiri, masya-Allah. Dah, orang bayar dah kita dan ni bukan biasa mai depan plastik. Dan negeri bersih. Dah, negeri orang melia, tempat melia, ambil kerja melia, maka dia melia Allah Ta'ala. Jadi kita ada bukan orang Arab ni, tak saya ambil lagi kerja ni enggak, tak kita dah lah. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah dah. Jadi esok lalulah. Siapa nak keluar esok selalu, insya-Allah bangun tuan-tuan. Bangun semua insya-Allah, bangun semua. Keluar selalu esok. Bismillah tuan-tuan, bismillah. Halqa mana bawa Jumaat pagi esok. 40 hari 4 bulan. Bangun bagi nama. Ayo. Halqa ikis. Satu Jumaat. 40 hari 4 bulan. 4 bulan. Apa? 4 bulan. Halqa ikis satu Jumaat 4 bulan. Allah telah makbulkan, amin. Halqa mana lagi tuan-tuan? Halqa mana lagi? Esok Jumaat ni pergi Aceh. Mana lagi tuan-tuan? Yang kita alhamdulillah dosa dalam seminggu kita suka batu malam Melkah, magi Melkah, kita bawa Jumaat magi Melkah. Halqa mana lagi tu bawa Jumaat magi 40 hari 4 bulan. Bangun bagi nama. Bangun bagi nama tuan. Halqa mana bawa Jumaat masuk Melkah. Masya-Allah, masya-Allah. Lagi tuan, lagi. Satu hal mana sanggup nak klik asar minggu dapat, bawa Jumaat magi Melkah. Halqa mana sanggup nak klik asar, dengan kesucian kita, tali minggu kita dengan kita apa buat amalan makami. Halqa mana nak bawa Jumaat magi minggu dapat, tolong aku tangi bagi tahu tuan. Halqa mana nak klik asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halqa mana kali nak sanggup nak klik asar, sanggup nak klik asar, halqa mana? Halqa mana tuan? Halqa mana? Bangun bagi nama tuan, bangun bagi nama. Waktu
dalam kita bagi markah dan kita tuan-tuan yang mulia. Jadi kalau kita klik usra dan doa, dia ada saling usra dan doa. Malam markah bawa doa bagi markah. Setiap minggu kita boleh keluar sehingga sampai 21 Jumaat, 30 Jumaat. Begitu kita niat kita klik usra makami kita sehingga setiap minggu kita buat Jumaat bagi markah, insyaallah. Siapa sanggup nak klik usra sehingga setiap minggu buat Jumaat bagi markah, agak angin tu tuan, agak angin. Masya Allah, minta Allah telah timakan, amin deh. Kita klik usra dan doa, rumah ke rumah, pintu ke pintu, deh, bercelak dan bagi masa dan doa, insya-Allah Allah telah bagi. Deh, sehingga kita boleh tengok dalam satu minggu kita boleh keluarkan Jumaat, puluh-puluh Jumaat, boleh hantar lagi seluruh Thailand dan dalam negeri luar negeri. Lebih lagi Tata Saning, bercelak boleh dapat ni 24, 25, bercelak di sini. Ada halqah tawak kita ni sanggup nak buat 1,000, 40,000, 60,000, 40,000 masyurah, 25,000 tak boleh dalam negeri luar negeri. Lagi tu kita fakar asal sehingga dapat hasilkan semua insya-Allah. Mana akhir tangis sekali lagi nak ambil kerja agama jadi kerja maksud itu insya-Allah. Dan mulai masjid kita ni kita kena asal sehingga setiap minggu dapat keluarkan cuma 3 hari. Hari pertama kita sekarang sehingga setiap hari pertama sekarang sehingga boleh keluarkan 3 hari sehingga keluar satu masjid ni 4 Jumaat sehingga lama-lama sehingga boleh setiap minggu insyaAllah dah. Siapa hari rikah malam ni guys, sikit angin rikah malam ni. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Badi'a as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.